نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر رب وتمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, masyaallah tabarakallah, sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk kita sama-sama pada tengah hari ini. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan surah Syakirin, surah Al-Musirin KLCC, kerana sudi menyambut saya ataupun memberi laluan kepada saya bagi menyampaikan kuliah pada tengah hari ini. Jadi para hadirin semua apa khabar? Sihat ya? Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sempena kuliah kita pada tengah hari ini ya. Jadi saya akan cerita sedikit sebanyak berkait dengan sejarah baginda Nabi SAW ya. Yang mana para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkait dengan sejarah itu tadi ya, saya akan bawa ke arah iaitu baginda Nabi SAW merupakan pemimpin contoh ya, pemimpin contoh dalam konteks urusan negara dengan cara diredai oleh Allah ya. Jadi sempena kuliah kita pada tengah hari ini ya, saya akan cerita kepada tuan-tuan dan puan berkait dengan sejarah baginda Nabi SAW. Kemudian ya, saya akan bawa ke arah iaitu baginda Nabi SAW sebagai pemimpin contoh dalam konteks urusan negara sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Kemudian saya akan cerita ya, dalam konteks Nabi SAW sebagai pemimpin contoh itu tadi. Jadi saya akan cerita syarat-syarat yang perlu ada pada seorang nak jadi pemimpin ya. So nak jadi pemimpin negara, apa syarat yang kena ada ya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kemudian konsep yang kita akan bincang pada tengah hari ini melalui konsep yang mudah ya, itu melalui konsep Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kaedah ataupun konsep yang akan saya bawa pada tengah hari ini melalui kaedah Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi detail pada perbincangan kita tengah hari ini, jadi beberapa perkara asas yang perlu kita kena tahu insya-Allah ya. Awal-awalnya saya akan cerita tentang kelebihan majlis ilmu dan kepentingan kita menuntut ilmu ya. Lepas tu kita akan pergi kepada beberapa prinsip penting yang perlu kita kena tahu, faham dan berpegang dengannya. Dan lepas tu baru kita masuk bab perbincangan kita ya, berkait dengan sejarah baginda Nabi SAW ya. Dan saya akan relatekan dengan baginda Nabi SAW merupakan pemimpin contoh ya untuk pemimpin-pemimpin umat Islam khususnya pada hari ini ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, kemudian ada conclusion dia. Lepas tu kalau ada masa tuan-tuan, insya-Allah ya, kalau sempat lagi saya akan cerita sedikit perkara berkait dengan kaedah-kaedah yang tuan-tuan perlu tahu kalau tuan nak pergi umrah haji. Jadi mau pada dokumentasi lah ya, macam mana tuan nak pergi haji. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, untuk makluman tuan-tuan perempuan ya, yang mana kalau kita tengok pada tahun 2015 ni tuan-tuan, yang last minute tabung haji banyak keluarkan visa tambahan. Kerana mereka last minute dapat visa tambahan ya, hampir 5,000 keping visa tambahan tabung haji dapat last minute. Ya, saya tahu kerana saya terlibat dalam bidang umrah haji ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, jadi kalau ya ada visa last minute macam ni, bermakna andai kata ya, kalau ikut gilirannya mungkin giliran tuan-tuan 2050, 2080 ya. Kerana ikut giliran mungkin mati dulu, betul tak? Ya, 2080, 2090 boleh pergi haji. Ya. Tapi ada peluang. Bila ada kuota tambahan ni bermakna kita ada peluang. Ya. Tapi cuma kuota tambahan ni biasanya dia keluar last minute. Kebiasaan dia akan keluar kuota biasa dulu yang peruntukan 22,000 tu kan. Ya. Lepas tu barulah ada kuota last minute. Kemudian kuota last minute ni dia akan keluar, ya. Lepas tu kebiasaannya kalau orang tak ready, orang tak nak pun pergi haji melalui kuota last minute ni. Kerana biasanya kalau melalui kuota biasa, so bermakna 2 bulan sebelum berangkat tu tabung haji dah akan hantar surat dah. Kata awak ni terpilih untuk pergi haji. Ya. Jadi itu semua akan dicerita dalam konteks dokumentasi. Sebenarnya surat tabung haji akan hantar surat, orang panggil surat tawaran.
Dia akan hantar surat tawaran pada kita, nama kita sekian-sekian, awak ni terpilih untuk pergi haji. Jadi surat tu kebiasaan 2 bulan sebelum hari wukuf dah keluar dah tuan-tuan. Ya, KT berapa kita akan berangkat. Ya. Tapi kalau kota last minute ni 5 hari sebelum wukuf, 5 hari sebelum raya haji. 5 hari sebelum wukuf, 5 hari sebelum raya haji, kebiasaan orang tak mau sebab biasa standard orang kita nak pergi haji ni kadang-kadang buat kenduri dulu lah macam-macam, betul tak? Ya. Jadi, ya. Bila kata keluar wisal last minute ni, kalau kita ready tak ada masalah sebenarnya. Kita dah ready dah dengan kursus, ya. Mungkin surat rayuan pun kita dah buat dah. Ya, tak ada masalah. Beg pun kita dah ready dah, ya. Lepas tu kota last minute ni tak ada main surat pun, dia just telefon aja. Ya. Khususnya, ya, kota last minute ni dia akan beri kepada orang buat rayuan. Kerana dia faham orang buat rayuan orang yang dah bersedia. Ya. Jadi dalam konteks dokumentasi tadi saya akan cerita surat rayuan dan sebagainya insya-Allah. Ya, tengok keadaan lah kalau ada masalah insya-Allah. Ya, kalau nak ikut dalam menunggu tu mungkin lambat lagi kita nak pergi haji. Ya, insya-Allah. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah tabarakallah, ya. Sebagai mukaddimatul majlis, actually kita berada dalam majlis ilmu, ya. Jadi perantaraan kita berada dalam majlis ilmu ini sebenarnya kita sedar ataupun tidak banyak manfaat akan dikurniakan ke atas kita. Ya. Antaranya akan dikurniakan keberkatan, rahmat Allah, pengampunan daripada dosa-dosa, ya, para malaikat akan bersama dengan kita hingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan awal wahyu, ya, yang turun ke atas baginda Nabi SAW juga adalah arahan menuntut ilmu. Sebagaimana, ya, turunnya surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 turun pada tahun 610 Masehi bersamaan dengan 22 Julai ataupun 17 Ramadan. Itu wahyu yang pertama turun di Gua Hira di Jabal Nur, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang pertamanya itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya. Jadi Allah Taala perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahai Muhammad, bacalah apa yang Jibril nak ajar dengan kamu ni, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan, ya. Bahkan kita tengok baginda Nabi SAW berterusan belajar dengan Jibril, ya, mengambil masa hampir lebih kurang 23 tahun, ya. Hingga sempurnanya turun 30 juzuk Al-Quran, 114 surah ataupun bersama dengan 6,236 ayat. Saya kata 6,666 ayat. Lengkapnya Al-Quran 30 juzuk, mengambil masa hampir 23 tahun. Jadi dalam Al-Quran tu tuan-tuan, semua ilmu ada. Ilmu berkaitan dengan keduniaan pun ada, ilmu berkaitan dengan akhirat pun ada. Dalam Al-Quran tu semua jenis ilmu ada tuan-tuan. Ilmu berkaitan dengan keduniaan pun ada, ilmu berkaitan dengan akhirat pun ada, ya. Bahkan tuan-tuan nak cerita, ya, kalau kita tengok para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ilmu tentang cari gali minyak pun ada dalam Al-Quran. Ilmu tentang sumber-sumber alam, minyak, emas, sebagainya pun ada dalam Al-Quran. Tuhan dah cerita semua dah. Jadi dalam Al-Quran ni semua ilmu ada. Ilmu berkaitan keduniaan pun ada dalam tu, ilmu berkaitan dengan akhirat pun ada dalam tu. Ini kehebatan Al-Quran para hadirin yang dikasihi Allah SWT. Jadi malangnya cuma hari ni kita umat Islam, kita jauh daripada Al-Quran. Ya, bila kita jauh daripada Al-Quran, kita tak erti Al-Quran. Bila tak erti Al-Quran, jadi kita belajar ilmu pun, ilmu yang kita ambil orang yang dah, soalnya kata orang dah kupas, orang dah kaji siap dah. Khususnya bangsa-bangsa barat. Kita nak belajar dalam bidang sains teknologi, kena ambil daripada mereka. Sedangkan benda tu memang ada dalam Al-Quran pun. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, dalam Al-Quran semua perkara diceritakan. Perkara berkaitan keduniaan pun ada, perkara berkaitan dengan akhirat pun ada. Seterusnya para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ya. Pentingnya kita kena menuntut ilmu. Allah cerita dalam surah Az-Zumar ayat 9, ya, ayatnya la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tak sama kedudukan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Ya, tak kiralah ilmu yang kita ada tadi, ilmu berkaitan dengan keduniaan ataupun ilmu berkaitan dengan akhirat, ya. Kalau kita dalam dan luas pengetahuan tentang keduniaan, maka kita akan maju dalam bab keduniaan, ya. Kalau kita dalam dan luas pengetahuan tentang akhirat, maka kita akan maju dalam bab akhirat. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala,
pentingnya kita kena ada ilmu. Ya, lebih-lebih lagi ilmu berkait dengan akhirat, tuan-tuan dan puan. Ya, ilmu berkait dengan tempat yang kita nak pergi kekal untuk selama-lamanya. Lebih-lebih lagi lah kita kena belajar, tuan-tuan dan puan. Ya, jadi tahniah kepada pihak perusahaan kerana masya-Allah tabarakallah kalau hari bekerja kat biasanya ya. Setiap hari lah ada kuliah Zuhur kat sini. Ya, khususnya pada pihak perusahaan Surah Al-Muslimin KLCC ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita tengok perantaraan kita menuntut ilmu lagi banyak manfaatnya. Baginda Nabi SAW bagi tahu akan diberikan ketenangan, rahmat Allah, pengampunan daripada dosa-dosa ya. Para malaikat akan bersama dengan kita hingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan kita boleh tengok ya, yang mana baginda Nabi SAW sering mohon ilmu bermanfaat daripada Allah ya. Antaranya kita boleh tengok sama ada dalam doa umum baginda Nabi SAW ataupun dalam doa khusus baginda Nabi SAW ya. Doa umum baginda Nabi SAW iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan tayyiban wa halalan wa wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin ya. Ini doa umum baginda Nabi SAW, mohon ilmu bermanfaat daripada Allah ya. Maksud doa, wahai Allah kurniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat ya, jadikanlah hatiku khusyuk taat kepadamu dan kurniakanlah kepada aku rezeki yang berkat baik serta rezeki yang luas ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu pentingnya ilmu bermanfaat. Dalam doa khusus baginda Nabi SAW juga Nabi SAW mohon ilmu bermanfaat. Sebagaimana doa ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Itu doa ketika minum air Zam-Zam ya. Maksud doa, wahai Allah kurniakanlah kepadaku ya. Cuba tengok ada kabel tak cucuk sini ya. Jadi doanya ya, ya Allah kurniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat ya, luaskanlah rezekiku dan kurniakanlah kesembuhan daripada segala penyakit. Itu doa khusus baginda Nabi SAW ketika minum air Zam-Zam. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu pentingnya ya kita kena cari ilmu bermanfaat ya. Dalam arti kata lain tuan-tuan dan puan, ya, ilmu bermanfaat kita boleh panggil hidayah ataupun petunjuk daripada Allah. Ya, walaupun sebutan pelayanan, ejaan pelayanan tapi benda yang sama sebenarnya. Ilmu bermanfaat adalah hidayah daripada Allah. Ya. Seperti kata minum air hilang dahaga, benda yang sama. Makan nasi kenyang perut, benda yang sama. Walaupun sebutan pelayanan, ejaan pelayanan. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ilmu bermanfaat adalah hidayah daripada Allah sebenarnya. Kemudian antara maksud doa yang baginda Nabi SAW doa itu tadi ya, iaitu mohon hati yang khusyuk taat kepada Allah. Hati khusyuk taat kepada Allah ni actually merupakan taufik daripada Allah sebenarnya. Ya. Hati yang khusyuk taat kepada Allah, dalam arti kata lain kita boleh panggil taufik daripada Allah. Jadi kita setiap orang Islam kita memang berhajat kepada hidayah dan taufik Allah. Untuk faham hidayah dan taufik Allah ni mudah aja. Ya. Contoh, ya. Contoh pagi tadi kita masuk office, kita ada niat nak datang kat surau Muslimin ni untuk sembahyang Zuhur berjemaah. Sambil-sambil itu kita ada niat untuk dengar kuliah. Jadi itu orang panggil hidayah daripada Allah, petunjuk, rasa nak buat baik, itu hidayah. Pagi tadi kita masuk office KLCC ni Tower 1 kan. Ya. Tuan-tuan niat, terasa dalam hati nak buat baik. Apa dia? Nak datang sembahyang Zuhur berjemaah, sebelum tu nak dengar kuliah dulu. Ya. Itu orang panggil hidayah daripada Allah tu. Kemudian taufik ni, masuk aja pukul 1 waktu rehat, ada ke satu kekuatan datang yang menyebabkan tuan-tuan boleh bergerak datang ke surau Muslimin ni. Itu orang panggil taufik. Jadi setiap kita memang berhajat kepada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam doa itu tadi kita boleh tengok juga baginda Nabi SAW mohon rezeki yang berkat, baik, halal serta luas. Ya. Jadi rezeki yang baik, berkat, halal serta luas ni banyaklah tuan-tuan. Jadi sebelum kita pergi detail, marilah kita sama-sama mengaminkan doa. Saya baca doa, mohon tuan-tuan, perempuan ikut. Ya, kita mohon ilmu bermanfaat. Kita mohon kepada Allah kekuatan hati, itu taufik untuk taat perintah Allah, dan kita mohon rezeki yang berkat, baik serta halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon tuan-tuan angkat tangan sama-sama ikut saya baca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan tayyiban wa halalan wa wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maksud doa ni besar tuan-tuan. Kita mohon hidayah daripada Allah, ya, kita mohon taufik daripada Allah, kita mohon rezeki yang berkat, baik serta luas. Ya, walaupun belakang sana mungkin tak ada lengah nak angkat tangan, tapi tak apalah. Ya, ada yang tidur lena lentuk malah nak angkat tangan pun tak apa. Tapi maksud doa ni besar tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok di akhir doa tadi, kita mohon daripada Allah rezeki yang baik, berkat serta luas. Dan termasuk doa kita tadi, rezeki yang baik, berkat serta luas kita mohon daripada Allah, iaitu ya harta yang berlimpah ruah yang kita boleh guna untuk taat perintah Allah, itu rezeki yang baik. Kemudian jodoh pasangan suami isteri soleh solehah, itu rezeki yang baik. Anak-anak soleh soleh, itu rezeki yang baik, ya. Termasuk juga mudah dapat jodoh, mudah kahwin. Dah ada seorang isteri boleh kahwin nombor 2, dah ada nombor 2 boleh kahwin nombor 3, dah ada nombor 3 boleh kahwin nombor 4. Itu semua panggil rezeki. Tapi yang tak angkat tangan tadi confirm rugilah. Jadi tak ada harapan lah untuk dia kahwin 2, 3 ataupun 4. Ya, kerana dalam doa kita tadi kita mohon supaya murah rezeki, ataupun kalau dia belum kahwin lagi confirm dia susah dapat jodoh. Kerana kita angkat tangan tadi, dia tak angkat tangan. Ini bergurau macam marah. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah SWT, habis cerita bab tu. Ya. Jadi mudah-mudahan perantaran kita bersama pada tengah hari ini dikenakan ke atas kita ilmu yang bermanfaat, ya, hati yang khusyuk taat pada Allah, rezeki yang berkat, baik serta luas. Kemudian sikit tambahan nak cerita tentang rezeki ini tuan-tuan. Ya. Minggu lepas saya kenalkan satu orang. Kenalkan macam mana tuan-tuan? Saya dapatkan pasangan untuk seorang, ya, matchkan dia, ya. Yang mana kawan saya. Ya. Dia kerja dengan UMW, bahagian minyak juga, tapi dengan UMW, orang Gombak. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak minta tolong carikan jodoh pun boleh, insya-Allah. Ya. Siapa-siapa nak, yalah, nak tambah rezeki yang belum ada jodoh lagi, dapatkan jodoh dalam berarti kontak supaya rezeki kita murah, ya, tuan-tuan boleh kontak saya. Kalau nak sekarang pun memang ada. Kalau nak yang ada PhD, ada 2 orang. PhD dalam bidang kewangan seorang, PhD dalam bidang IT United Kingdom seorang, Industri Melaya seorang. Yang tu adik rumah saya seorang, sepupu dia seorang. Yang ni anak mami. Siapa nak test anak mami boleh. Jangan marah. Kemudian doktor ada 3 orang. Kalau nak doktor, kalau tuan-tuan rasa nak cari serian doktor mudah, takut sakit perut apa, tak perlu pergi hospital, dia boleh rawat kita, betul tak? Yang tu ada 3 orang. Umur 30 seorang, doktor pakar HKL. Lepas tu doktor pelatih 2 orang, Selayang. Umur 28 seorang, umur 27 seorang. Yang ni orang Gombak, 2 orang ni. Yang saya baru carikan jodoh tadi untuk abang dia. Abang dia engineer UMW, engineer minyak juga. Ya, itu kalau tuan nak cari yang jenis educated lah. Ya. Kemudian kalau nak cari yang janda pun ada. Ya, nak cari yang janda pun ada, boleh kontak saya, insya-Allah. Janda kematian suami pun ada, janda yang bercerai pun ada. Boleh kontak saya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, termasuk perempuan yang belah-belah atas sana, kalau nak minta ustaz tolong cari pasangan, ada. Ya. Kemudian ada seorang lelaki. Lelaki susah nak cari sekarang ni tuan-tuan. Ya, yang ramai saya ada listnya, kebanyakan anak-anak murid saya kebanyakan perempuan. Yang lelaki ada seorang PhD Australia. Ya, PhD, ya, Australia. Kalau nak boleh kontak saya, umur 32. Termasuk gambar pun ada dalam. Ya, gambar pun siap ada dalam telefon. Jadi kena call saya lah. Ya. Habis cerita bab tu. Jadi mudah-mudahan perantaran kita bersama pada tengah hari ini dikenakan rezeki yang berkat, baik serta luas, ya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah SWT, seterusnya sebelum kita pergi detail perbincangan kita pada tengah hari ini, beberapa perkara asas yang perlu kita kena tahu, tuan-tuan, itu Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredai oleh Allah, sebagaimana dipetik daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Itu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Surah Al-Maidah
Ayat yang ketiga dan ijma' para komentar Al-Quran, para penafsir Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun daripada Al-Quran, turun pada tahun ke-10 Hijrah pada 9 Zulhijjah pada hari Jumaat pada waktu asar. Tempat turunnya di padang Arafah di lembah Uranah. Ya, justru itu ya, semua perkara diajar oleh Islam sebagaimana ayatnya, al-yawma yasalladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang menyatakan Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridai oleh Allah. Justru itu semua perkara diajar oleh Islam, sama ada perkara berkaitan dengan akidah, ideologi, perjuangan, ibadat-ibadat khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, ibadat korban dan banyak lagi. Begitu juga perkara berkaitan ibadat secara umum, melibatkan urusan negara, sistem perundangan, ekonomi, politik, siasat, pengurusan kehakiman dan sebagainya. Semua perkara diajar oleh Islam, tidak tertinggal walaupun satu perkara. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, indahnya Islam tuan-tuan dan puan, satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridai oleh Allah. Jadi kita tak perlu dah ikut cara lain, cara Yahudi ke, cara Majusi ke, cara Nasara ke, cara Buddha ke, cara Hindu ke, tak payah. Kerana Islam kita sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridai oleh Allah. Dalam tu semua ada cerita A sampai Z, seolah kata macam tu. Ya, bab kentut pun Nabi ajar tuan-tuan. Nak bagi tahu bab kentut pun Nabi ajar. Doa kentut Nabi ajar. Doa masuk tandas Nabi ajar. Doa nak makan Nabi ajar. Doa nak minum Nabi ajar. Doa nak bersetubuh dengan isteri pun Nabi ajar. Kalau benda-benda yang kecil-kecil macam tu Nabi ajar, lebih-lebih lagi perkara melibatkan kepentingan umum seperti urusan negara, sistem perundangan, ekonomi, politik, siasat dan sebagainya. Ya, ini dia Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridai oleh Allah, dipetik dari surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian prinsip kedua yang perlu kita kena tahu, faham dan berpegang dengannya, hanya cara Islam saja kita kena ikut. Apa juga cara berencangkan cara Islam kita tak boleh ikut. Surah Al-Imran ayat 19 dan 85 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Maksud ayat sesungguhnya cara hidup yang diterima oleh Allah ialah cara Islam sahaja. Dan apa juga cara bercanggah cara Islam tak diterima oleh Allah. Ya, justru itu semua perkara kita kena ikut cara Islam lah. Sebagaimana dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 208. Dan ini sebagai prinsip yang ketiga. Itu ayatnya, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 208. Ya, wahai orang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan sekali-kali ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-Baqarah ayat 208. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks sejarah kita nak bincang pada tengah hari ini, jadi untuk faham Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridai oleh Allah. Khususnya perkara berkaitan perjuangan baginda Nabi SAW, ya. Jadi kita kena tahu sejarah baginda Nabi SAW, ya. Kita kena tahu sejarah baginda Nabi SAW. Yang mana kalau kita tengok kitab sejarahnya tuan-tuan, dia mula dengan nasab baginda Nabi SAW. Jadi Nabi ini keturunannya daripada orang mulia tuan-tuan dan puan. Nabi ini keturunannya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri, seorang Siti Sarah, seorang Siti Hajar. Ya, Nabi-Nabi Yahudi lahir melalui Siti Sarah. Kemudian orang Arab ni keturunan Arab lahir melalui Siti Hajar. Cuma kahwin dengan Siti Sarah ni lambat boleh anak. Kahwin isteri yang kedua baru dapat anak, baru dapat anak. Kahwin isteri yang kedua dapat anak Nabi Ismail. Tak berapa lama baru dapat anak melalui Siti Sarah. Jadi melalui Siti Hajar inilah lahirnya keturunan Ismail alaihissalam, lahirnya keturunan Arab, ya, dan lahirnya baginda Nabi SAW, ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tengok kehebatan baginda Nabi SAW, ya. Akhir sekali Abdullah berkahwin dengan Aminah, ibu baginda Nabi SAW, ya. Kemudian seterusnya berlakunya penyusuan, ya, kerana orang Arab ni anak mereka hantar kepada ibu susu. Lepas tu uniknya waktu baginda Nabi SAW nak lahirnya tuan-tuan, ya, yang mana malam Aminah nak lahir itu 12 Rabiul Awal, lahir waktu subuh, sebelum subuh, ya, para malaikat berduyun-duyun datang nak sambut kelahiran baginda Nabi SAW, ya.
Bahkan 4 orang bidan dihantar khusus untuk jaga baginda Nabi ketika nak lahir. Itu isteri Nabi Adam AS. Di antara bidan-bidan yang dihantar untuk bantu Aminah ketika nak lahir baginda Nabi SAW, pertamanya Siti Hawa AS, isteri kepada Nabi Adam AS. Kemudian yang keduanya isteri Nabi Ibrahim AS. Ya, dihantar untuk bantu kelahiran baginda Nabi SAW. Antaranya lagi, ya, Asia, isteri kepada Firaun, isteri kepada Firaun dihantar untuk menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Dan yang terakhir itu mak Nabi Isa AS dihantar untuk menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Yang mana pada malam tersebut tuan-tuan, yang mana batu-batu di sekitar Mekah tu boleh bercakap tentang kelahiran baginda Nabi SAW. Ya, yang mana Aminah waktu lahirkan Nabi SAW boleh tengok secara live. Ya, para malaikat datang, bidadari dari syurga datang untuk sambut kelahiran baginda Nabi SAW. Ya, bahkan bukan begitu saja para hadirin yang dikasihi Allah SWT, yang mana api yang disembah oleh golongan Majusi belah Iran sana tuan-tuan, Paris sana, ya, di golongan Parsi sana, yang mana mereka telah sembah api tersebut beratus ribu tahun dan tak pernah padam. Tapi pada malam kelahiran baginda Nabi SAW, api tersebut padam. Dan maharaja mereka keheranan kenapa api sembahan Tuhan mereka telah padam. Lalu pendeta mereka menyatakan pada malam ini telah lahir seorang Nabi akhir zaman, penutup bagi segala Nabi. Cuma mereka tak tahu lahir di mana. Kerana itu pun telah diceritakan dalam kitab mereka. Jadi ini hebatnya tentang kelahiran baginda Nabi SAW. Ya, kemudian para hadirin yang dikasihi Allah SWT, berlakunya kes Nabi diberi kepada ibu susu, dan kita sedia maklum, ya, waktu ibu susu datang nak ambil anak susuan tadi, yang mana Nabi ni tak ada pun ibu-ibu susu nak ambil, kerana Nabi lahir, ya, daripada keluarga miskin. Walaupun datuk orang yang terkemuka, Abdul Muttalib, tapi lahir keluarga miskin. Abdullah ni ayah Nabi ni orang miskin. Jadi ibu susu yang diupah nak ambil pun mereka, ni kalau ambil baby macam ni confirm upah sikit, betul tak? Anak orang miskin, jadi mereka tak ambil. Dan Nabi last sekali diambil oleh ibu susunya, itu Halimatus Sa'diyah. Tapi nak bagi keberkatan baginda Nabi SAW, bila Halimatus Sa'diyah peluk aja Nabi SAW, daripada tetek yang tak ada susu jadi gemuk ada susu, tetek jadi bersusu, ada susu. Datang tu dengan unta yang kurus tuan-tuan, ya, datang dengan unta yang kurus. Ambil aja Nabi nak balik, unta yang kurus terus jadi gemuk. Kemudian potong semua unta-unta yang dah balik awal dah, ibu-ibu susu yang ambil anak susu balik awal tu, dalam perjalanan mereka dah jauh dah. Unta Halimatus Sa'diyah potong satu-satu, semua unta dia potong. Nak bagi tahu keberkatan baginda Nabi SAW. Balik pula bawa ke kampung dia, kampung kaum Bani Sa'diyah, ya. Haiwan ternakan yang kurus semua jadi gemuk. Belah kambing pula, ya, seekor kambing beranak kembar, ya, beranak kembar 24 beranak kembar tu. Nak bagi tahu keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Ini waktu kecil lagi tuan-tuan, ya. Hebat baginda Nabi SAW, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, kemudian ketika umur 5 tahun berlaku belah dada. Ya, ketika baginda Nabi SAW bermain dengan, ya, saudara susu dia anak Halimatus Sa'diyah, Jibril datang bawa Nabi SAW belah dada, bersih hati baginda Nabi SAW, buang tempat portion syaitan duduk, ya. Kemudian jahit semula. Maka anak Halimatus Sa'diyah tengok, takut, dia balik cerita pada mak dia. Lepas tu akhir sekali mak dia pun hantar semula kepada Aminah, kerana takut jadi apa-apa pada budak ni, hantar semula, ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ketika umur 6 tahun ibu pula meninggal. Itu Aminah, ya, itu ibu baginda Nabi SAW meninggal dunia. Mak Nabi SAW, ya, meninggal dunia. Kemudian duduk pula dengan datuk, duduk dengan Abdul Muttalib, ya. Seterusnya para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ketika umur 9 tahun bermusafir ke Syam, ya, bermusafir ke Syam. Lepas tu dalam perjalanan para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ya, sampai di satu tempat dipanggil Buhairat. Di sana ada pendeta-pendeta Nasara. Ya, mereka tengok awan siasa teduh rombongan Nabi SAW sahaja. Rombongan lain panas. Tapi rombongan Nabi bersama bapa saudara dia datang unta tadi teduh. Awan datang rendah saja, payung Nabi SAW. Maka dia pergi jumpa dengan Abu Talib, dia tanya siapa budak ni. Maka Abu Talib pun tanya, ini anak saudara dia. Maka dia selak baju budak tadi, Nabi Muhammad umur 9 tahun tadi, belah belakang ni dia ada
ternampak belah belakang ni ada satu bulatan macam lebih kurang besar telur burung merpati, daging timbul. Atas daging tersebut tertulis Muhammad Rasulullah khatamun nubuwah, tu penutup bagi segala nabi. Atas belakang baginda Nabi SAW. Maka dia fahamlah ini adalah penutup bagi segala nabi. Maka dia berbisik pada Abu Talib, kamu bawa balik budak ni. Kalau buat Yahudi dapat budak ni, dia akan bunuh budak ni, kerana budak ini adalah penutup bagi segala nabi. Ya, ini sejarah tentang baginda Nabi SAW. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, ya, kali kedua bermusafir ke Syam ketika umur hampir 25 tahun. Bermusafir tu kerana bawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka Khadijah tengok Nabi ni seorang yang pandai berniaga, tuan-tuan, seorang yang bijaksana dalam bidang perniagaan. Lepas tu bukan sekadar bijaksana lagi, jujur, amanah, bukan menipu, bukan kelentong, bukan kaki rasuah, tak ada. Bukan kaki minta duit kopi apa, tak ada. Ya, Nabi SAW seorang yang jujur. Akhir sekali Khadijah propose baginda Nabi SAW, pinang baginda Nabi SAW. Jadi jemaah muslimat ada atas-atas sana, kalian belum kahwin lagi, jangan takut nak pinang lelaki. Ya, tak ada masalah. Kita tak perlu pakai tak boleh lah pergi cari timba. Istilah tu tak betul. Ya, istilah kita masih nak berpegang dengan istilah kata apa? Tak sesuai lah pergi nak pergi cari timba kena cari pergi, betul tak? Tak ada, istilah tu tak sesuai pakai pun. Kalau ada jodoh yang sesuai dengan kita sebagai perempuan, yes, masuk meminang, kita pinang lelaki tersebut. Ya, tambah-tambah kalau pasangan lelaki pula jenis bagus-bagus, betul tak? Lebih-lebih lagi ustaz pula, betul? Bergurau jangan marah. Ya. Jadi bukan saya lah, bukan ustaz ni lah, ustaz lain lah. Ya, jadi jangan takut kita nak pinang lelaki. Jangan takut. Akhir sekali berkahwinlah Sayyidina Khadijah dengan baginda Nabi SAW, ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya berlakunya pembinaan Kaabah, ya. Kemudian sehari hidup baginda Nabi SAW, ya, pada ini awal-awal sejarah sebelum hijrahnya ke Madinah, ya. Sehari hidup Nabi SAW sebagai orang berniaga lah. Ya, sebagai usahawan, ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah SWT, akhlak Rasulullah, akhlak yang mulia, kemuliaan Rasul, berita dalam Taurah, berita dalam Injil dah cerita dah tentang perangai sikap Nabi SAW. Kemudian gerakan fikrah kata Nabi akan lahir akhir zaman, walaupun orang Arab tak tahu dia kata Muhammad ini Nabi. Akhir sekali turunnya wahyu yang pertama, sebagaimana saya cerita tadi, surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Turun pada tahun 610 Masihi bersama dengan 22 Julai ataupun 17 Ramadan. Tempat turun di Gua Hira di Jabal Nur. Dengan rasminya Nabi dilantik menjadi Nabi lagi Rasul. Actually para hadirin yang dikasihi Allah SWT, sejarah perkembangan Islam ni tuan-tuan, sejarah baginda Nabi SAW ni di Mekah ni penuh dengan kesusahan. Diuji dengan berbagai-bagai kesusahan, dimaki hamun, dimarah dan sebagainya, ya. Pernah dilentak najis buta atas tengkuk dan sebagainya, hampir dibunuh dan sebagainya. Kemudian bila hijrah ke Madinah, baru kita tengok Islam makin kuat, makin hebat, makin kuat. Akhir sekali hingga terbinalah negara Islam sebagai sebuah negara contoh. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ringkasnya kerana masa tak panjang tuan-tuan, kita ada 10 minit lagi. Jadi saya dah cerita dah awal-awal tadi, masa yang sama saya nak cerita macam mana nak jadi pemimpin sebuah negara contoh. Jadi nak jadi pemimpin sebuah negara contoh, para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, sebagaimana contoh idola yang terbaik baginda Nabi SAW sebagai pemimpin negara. Jadi pemimpin tadi dia kena ada 8 syarat utama. Pertama, dia kena Islam. Orang kafir tak boleh nak jadi pemimpin. Nak jadi presiden, timbalan presiden, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri besar, timbalan menteri besar, agung raja-raja, orang kafir tak boleh, kena orang Islam. Syarat yang pertama. Ya. Habis itu orang kafir tak boleh langsung ke dalam negara majmuk? Non-Muslim tak boleh ke? Tak boleh. Jawatan penting tak boleh. Kalau jawatan bukan penting boleh. Contoh Menteri Kesihatan ataupun Menteri Pelancongan, timbalan Menteri Perumahan, itu boleh. Tapi kalau jawatan utama Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, orang non-Muslim tak boleh, kena orang Islam. Itu syarat nombor 1. Kalau kita nak ikut idola urus abis negara, cara Islam, cara Nabi SAW. Yang kedua, kena lelaki, perempuan tak boleh. Kena lelaki, perempuan tak boleh nak jadi pemimpin. Habis itu perempuan tak boleh langsung ke? Bukan tak boleh langsung. Nak jadi Menteri Pembangunan Keluarga Wanita boleh lah perempuan, ataupun kita buat portfolio baru, Menteri Kanak-Kanak, perempuan boleh. Tapi untuk jawatan utama tak boleh perempuan, kena lelaki.
Kemudian ya, ini kaedah nak jadi pemimpin cara Islam, tuan-tuan dan puan. Idolanya Nabi sebagai contoh, ya. Kemudian dia kena berakal, bukan orang gila. Bermakna ada akal, waras akalnya. Yang keempat, kena merdeka. Ya, bukan jenis orang lekeh, hamba sahaya, tak boleh. Kemudian yang kelima, nak jadi pemimpin negara ni, Nabi sebagai idola, kena ikut contoh Nabi, dia kena alim tentang ilmu-ilmu syariat. Nak jadi pemimpin, dia kena alim tentang Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Dia kena mahir tentang ilmu-ilmu Islam. Sebabnya bila timbul satu-satu masalah, bila pemimpin tadi mahir tentang ilmu-ilmu Islam, maka dia boleh menyelesaikan masalah tersebut ikut cara Islam lah. Kalau dia tak erti dengan ilmu-ilmu Islam, maka dia selesai masalah ikut kepala otak dia. Ataupun ikut, mungkin di kalangan dia ada penasihat kaki-kaki ampu dia, so dia ikut kaki ampu. Jadi nak jadi pemimpin kena apa? Dia kena ada ilmu-ilmu Islam, kena mahir Al-Quran, kena mahir ijma', hadis dan qiyas. Contohnya Nabi sebagai idola. Kemudian lagi nak jadi pemimpin, dia kena adil dalam tindakan, adil dalam perbuatan. Maksudnya dia seorang yang warak. Dia boleh beramal dengan Islam. Lepas tu keluarga dia boleh suruh tutup aurat, dia pun adil, dia pun amanah, ya, tak menipu rakyat. Ini orang panggil syarat yang keenam. Orang panggil adil dalam tindakan, adil dalam perbuatan. Nak jadi pemimpin, Nabi sebagai idola contoh, itu dia kena ada. Kemudian seterusnya lagi, dia kena ya tajam dan halus pemikirannya, bermakna bijaksana dan cerdik. Dia kena bijaksana dan cerdik. Bijaksana dan cerdik, ijma' para alim ulama tidak akan terhasil kecuali melalui pengalaman. Dia ada pengalaman dalam bidang politik puluh-puluh tahun. Jadi ahli parlimen tak pernah kalah bertanding. Ataupun dia pernah jadi menteri besar, ataupun pernah jadi menteri ke sebelum tu, ataupun dia pernah terlibat dengan NGO antarabangsa dalam negara, luar negara. Masyarakat pun kenal dia, boleh terima dia. Jadi ini syarat nak jadi pemimpin. Syarat yang keberapa? Yang ke-7. Bermakna dia kena cerdik dan bijaksana. Cerdik dan bijaksana tak akan terhasil kecuali mengalami pengalaman. Dia kena ada pengalaman lah, ya. Kemudian seterusnya, syarat yang ke-8, dia kena berani dan tegas. Penakut tak boleh. Takut pada isteri. Isteri marah, tunduk. Tak boleh. Dengan cakap isteri pun tak boleh. Penakut tak boleh. Tak kira lah. Penakut tak boleh. Dia kena berani dan tegas. Bila kata dia berani dan tegas, baru dia ada kekuatan untuk tegakkan hukum-hukum syariat. Baru dia ada kekuatan untuk tegakkan hukum-hukum hudud dan sebagainya. Jadi ini 8 syarat wajib nak jadi pemimpin. Kalau tak ada syarat ni tuan-tuan puan, Nabi kata dalam hadis lain, iaitu bab Kitabul Fitan, hadis riwayat Abu Hurairah dalam kitab Imam Bukhari, Nabi kata halaka ummati ala yadi ghulamatin sufaha. Hancur lebur umat aku, binasa umat aku apabila para pemimpin yang memimpin mereka para pemimpin yang safih. Safih ni tolol, bebal dan keliru. Nak cam para pemimpin tolol, bebal dan keliru mudah aja. Harga sayur naik, dia kata makan kangkung. Tanam sayur, jangan tanam bunga untuk jimat. Ini pemimpin macam ni Nabi bagi tahu safih. Safih ni tolol, bebal dan keliru. Ayam daging mahal, dia kata makan ikan murah. Ya, ini pemimpin tolol, bebal dan keliru. Dia penaik harga tol. Contoh, jangan marah kat saya pula tuan-tuan. Jangan anggap ini kali terakhir dah Ustaz Zawari datang ceramah kat sini ni. Wanita mau jemput dah. Saya tak kata pada orang tu orang ni secara umum, betul tak? Secara umum. Kemudian Nabi bagi tahu lagi, antara pemimpin tolol, bebal dan keliru, contoh, dia penaik harga tol. Harga tol mahal naik. Maka dia kata, kalau tak nak bayar tol, keluar kerja pagi hari. Pukul 3 pagi dia suruh kita keluar kerja dah. Ambil jalan yang tak ada tol. Tak mustahil agak-agak satu hari nanti pemimpin macam ni kalau kekal, dia kata sekarang ni tol pun kena bayar, begitu dia suruh naik kita sampan, suruh naik Sungai Kelang mai kerja naik sampan pula. Tak mustahil. Kerana pemimpin macam ni dia jenis apa Nabi kata? Safih. Nabi kata halaka ummati ala yadi ghulamatin sufaha. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam kitab Imam Bukhari bab Kitabul Fitan. Nabi kata hancur lebur umat aku, binasa umat aku apabila para pemimpin yang memimpin mereka para pemimpin yang tolol, bebal dan keliru. Ya. Dan mati kata lain,
pemimpin yang tak ada 8 syarat utama tadi. Ya. Jadi kalau kita nak jadikan baginda Nabi SAW sebagai idola contoh tuan-tuan, dia tak dapat tidak kita nak pilih pemimpin kena ada 8 syarat tadi. Ya. Bahkan kalau kita tak pilih pemimpin macam tu, bermakna kita pun akan susah sama. Kerana kepimpinan ni dia melibatkan rakyat, betul tak? Yes. Dalam ni semua orang cerdik tuan-tuan. Ya, kita boleh fikir dengan sendiri. Ya. Kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila kata macam tu para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks kepimpinan Nabi sebagai pemimpin utama dalam membangunkan sebuah negara contoh Islam Madinah, iaitu antaranya tanggungjawab rakyat kepada kerajaan. Ya, setelah pemimpin tadi ada 8 syarat utama tadi, jadi rakyat kena perform tanggungjawab mereka pada pemimpin. Apa dia? 3 tanggungjawab utama. Wajib kena taat kepada para pemimpin. Sebagaimana kita tengok surah An-Nisa, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat pada pemimpin. Ya. Kemudian wajib bekerjasama dengan para pemimpin. Wajib menolong mereka. Bekerjasama dalam membangunkan negara, membangunkan ekonomi, membangunkan industri-industri, kilang-kilang, mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan maju. Itu tanggungjawab rakyat kepada pemimpin. 3 perkara tanggungjawab rakyat pada pemimpin, wajib kena taat, wajib kena sokong, wajib kena kerjasama. Antara dalil surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah kamu jadi satu bangsa masyarakat yang mana menyeru bekerjasama dalam perkara kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kamulah golongan yang berjaya. Jadi para hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ini ringkas cerita perbincangan kita berkait dengan tazkirah kita tengah hari ini, berkait dengan sejarah perjuangan baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi SAW merupakan idola pemimpin sebagai pemimpin utama negara Islam Madinah contoh. Jadi kita, kalau kita nak jadi pemimpin contoh, kita kena ikut baginda Nabi SAW sebagai pemimpin. Kalau kita nak jadi negara contoh, kita kena ikut kaedah-kaedah macam mana cara nak bangunkan negara sebagaimana telah dibangunkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, ada 2-3 minit lagi, 1.50 kita berhenti. Dia ringkas cerita sedikit dan sebagaimana dijanjikan, saya nak cerita dari segi dokumentasi macam mana kaedah nak pergi haji ataupun umrah tuan-tuan. Ya, kerana sebenarnya banyak ada peluang untuk kita pergi haji kalau kita mungkin kita duk menunggu giliran kita 2080 mati dulu, 2070 mati dulu. Kalau sekarang dah umur 70 ataupun 60, tunggu 2080 mati dulu. Ya, ada cara nak pergi haji mudah tuan-tuan dan puan. Ya, tambah-tambah sekarang ni tanah harak berperang. Bila tanah harak berperang ni akan ada kota-kota tambahan. Kerana kota Syria dia tarik balik, dia tak bagi. Kerana semua kota-kota ni dia telah set dah berapa kemah kena ada di Padang Arafah, berapa kemah kena ada di Mina, berapa ratus orang, berapa ribu, berapa juta orang boleh masuk, semua dah disistemkan. Ya. Jadi contoh kalau Syria berperang, kota-kota Syria tu dia akan agih kepada negara aman. Yaman berperang, ya kota-kota Yaman tu dia akan agih kepada negara aman. Termasuk tahun ni, ya 2015 ni, last minute tabung haji dapat hampir 5,000 kota tambahan. Ya. Jadi cuma kota tambahan ni dia keluar lewat. Kalau tahun ni 5 hari lebih kurang sebelum wukuf baru dapat maklumat daripada Ministeri Haji Arab Saudi kata ada kota tambahan. Sedangkan kalau ikut kota biasa ni 2 bulan sebelum berangkat tu dia dah hantar surat tawaran siap dah. Jadi bila kota last minute ni dia just telefon aja. Siapa nak pergi haji hantar pasport. Daftar siap dah, kemarin kita dah daftar dah kan. Hantar pasport, lepas tu hantar gambar kad suntikan. Lepas tu kalau kita tak ready mana kita nak pergi, betul tak? Ya. Jadi kalau siapa nak kota tambahan, kalau ikut kaedah kota, kalau giran dia menunggu 2080 lagi, tu kena ready ya. Sekarang dah kena beri kursus haji dah. Sekarang ni dah mula dah. Saya start 9 hari bulan Januari ni. Ya. Kena beri kursus haji dah. Lepas tu kita pun dah daftar siap dah. Pasport pun dah ready. Lepas tu kita nak berangkat luar negara ni 6 bulan sebelum pasport mati, kena sebelum berangkat 6 bulan pasport kita kena hidup, betul tak? Kena ready semua. Jadi kalau kota tambahan keluar last minute, 3 hari 5 hari sebelum raya haji, tak ada masalah. Sebab kita pun dah kursus siap dah, beg pun dah ada siap dah, letak tepi dinding, surat rayuan pun kita dah buat dah. Kerana kebiasaan kota-kota tambahan ni tabung haji akan pilih, dia akan telefon last minute kepada orang buat rayuan. Kerana dia faham orang buat rayuan orang bersedia. Ya.
Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks nak cerita sedikit macam mana segi dokumentasi umrah haji ni tuan-tuan, khususnya kalau nak pergi haji tuan-tuan, ataupun tuan-tuan nak pergi umrah haji, kena pastikan syarikat yang mengendalikan kursus umrah haji ataupun pergerakan umrah haji tadi kena ada lesen. Kalau ada slide saya boleh tunjuk tuan-tuan, sebab saya ada PowerPoint ni, kena ada lesen. Kemudian para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu dari segi proses pasport pula tuan-tuan. Nak cerita dari segi proses pasport haji ni. Visa haji tuan-tuan. Kaedah proses visa haji ni dia ada beberapa kaedah lah. Kalau visa yang kita proses visa, what do you call that? Visa yang muassasah ni, kita just hantar pasport aja. Hantar pasport, lepas tu kad suntikan, lepas tu gambar 4 keping. Lepas tu kalau ada surat-surat, itu sebagai tambahan ajalah. Tapi ada certain kota lain nama puan, dia ada juga kota-kota VIP. Contoh, kota daripada mufti. Ada? Mufti ada kota dia. Ataupun kota khusus daripada istana. Istana ada kota dia. Ataupun kota khusus daripada menteri. Ada? Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini cara ringkasnya proses dan dokumentasi macam mana nak pergi umrah haji. Tuan-tuan nak tahu dengan detail, masa dah sampai dah tuan-tuan, jadi kena kontak saya lah. Ataupun kalau berminat nak tahu dengan detail macam mana nak pergi umrah haji, tuan boleh hadir kursus saya. Jadi dijangka kursus yang saya akan buat nanti, selain daripada 9 hari bulan ni, ini kursus-kursus untuk haji saja. Kalau nak tahu A sampai Z dalam industri umrah haji, boleh hadir kursus saya 678 Raya Cina. Cuti Raya Cina 6, 7, 8 Februari. Kita buat di Shah Alam. Yang tu detail macam mana cara kita nak uruskan package umrah haji. Tuan nak tahu tentang perkara itu dengan lebih detail, mudah aja. Termasuk nak pergi umrah sebagainya, kontak saya 018 2888 084. Kontak nombor saya 018 2 888 084. Termasuk nak pergi umrah sebagainya, boleh kontak saya. WhatsApp 017 3481 597 017 3481 597. Ataupun ambil nombor lepas sembahyang nanti insya-Allah. Jadi tu nak tanya apa juga masalah, boleh kontak saya. Nak tanya tentang umrah haji pun boleh kontak saya. Termasuk nakkah? Kuat sikit tak dengar. Nakkah? Nak kahwin.